A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekali lagi kita melafazkan alhamdulillah. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada pagi ini kita teruskan lagi bicara kita untuk hidup bertauhid, dan ataupun kita sebut namanya tauhid amali. Ya, secara praktikal kita melalui kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pagi ni muka surat berapa kita ya? Muka surat 50. Perkara yang ke-18 ya, penghayatan tauhid yang ke-18. Yang ini selalu juga saya ulang-ulang dalam selingan-selingan ceramah-ceramah di sininya. Jadi tajuknya ialah hiduplah dengan makna dan tujuan. Ya, hidup dengan makna dan tujuan. Bahasan pertama kita ialah bicara kita yang pertama, hidup dengan makna bukan dengan rupa. Ya, saya selalu ulang, dunia di akhir zaman ini manusia gairah, berlumba-lumba dalam mempamerkan rupa tetapi tanpa makna. Ya, mempamerkan kecantikan, mempamerkan kekayaan, mempamerkan kemegahan, mempamerkan macam-macam lah. Ya, termasuklah mempamerkan gelang-gelang emas yang ada di tangan-tangan. Ya. Buat live, kemudian angkat tangannya, kemudian dia kata, tengok tu, ada nampak tak tu? Dia suruh kita tengok situ, rupanya bukan kat situ. Dia tunjuk gelang-gelang dia. Dia tak tahu yang dia sedang tunjuk gelang dia satu lengan, orang lain ada 5 kedai. Ya, orang yang tahu hakikat kehidupan ni, dia buka kedai emas, ada 5 buah kedai. Jadi yang tu tak pernah tunjuk kan. Tapi yang biasanya itulah antaranya. Salah tak? Bolehlah. Kalau kita kata salah, orang akan tanya pula mana dalil. Salah satunya ialah, okey, silakan, tapi biarlah rupa yang dengan maknanya sekali. Bukan rupa tanpa makna, atau makna tanpa rupa. Okey ya? Baik. Perkataan makna. Perkataan makna, satu perkataan yang meletakkan suatu nilai pada diri kita. Itu maksud dia. Hidup ni ada makna tak? Diri kita ada makna tak? Ada nilai tak? Ada harga diri tak? Maka hendaklah kita hidup dengan makna, bukan dengan rupa. Dengan harga diri. Bukan sekadar rupa tau. Jangan salah faham ni. Bukan sekadar rupa. Rupa silakan. Cantikkanlah rupa yang ada. Ya, tunjukkanlah pemakaian yang apa? Yang elok. Tunjuklah harta yang sekadar mana ada. Tunjuklah. Tapi biarlah setiap harta yang kita tunjuk itu ada makna dan ada nilai di sisi pandangan Allah. Okey ya? Baik, sebagai contoh, kita tidak membeli sebuah rumah untuk menyaksikan rupa bentuknya sahaja. Sebuah rumah ada makna. Ya, tuan-tuan nak beli rumah, kenapa nak beli rumah? Sebab nak tengok rupa dia. Itu je. Rupanya banglo. Kan? Maka dia up status baru beli rumah. Rupanya banglo. Rupanya teres, rupanya kondo. Adakah membeli rumah sekadar untuk mempamerkan rupa rumah tanpa ada makna dalam sebuah rumah? Hidup dalam rumah tu, walaupun namanya banglo, walaupun namanya itu, namanya ini, pagi-pagi dah bergaduh dah. Ustaz tahu daripada mana? Tak tahu, saya baca TikTok tu. Saya tengok TikTok, bergaduh. Kahwin-kahwin cerai. Cakap tu dulu lah. Baik, contoh, tulis kat situ, contoh. Kan? Contoh ni banyak. Maksudnya apa? Walaupun rumah tu kecil, rupanya taklah indah sangat, tapi
hidup dalam rumah itu bahagia. Itulah rumah yang ada makna. Bukan sekadar rupa. Ini contoh. Akan tetapi untuk menghuninya, kita menyaksikan rumah, beli sebuah rumah bukan menyaksikan rupa bentuk sahaja, akan tetapi untuk menghuninya, mendiaminya, tenang dan bahagia di dalamnya. Itu maksud. Kita juga tidak berjalan melainkan untuk sampai ke destinasi. Ya. Nak pergi mana ni? Nak berjalan. Nak ke mana? Entah, ikut kaki. Ini orang berjalan tanpa makna. Ya. Betul? Pernah berjalan? Ikut kaki jalan. Tak ada tujuan. Tak ada destinasi. Sekadar apa? Jalan-jalan cari makan. Contoh lagi. Mana tu korang-korang ada tahu jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan tapi cari makan. Okey. Ni jalan-jalan makan angin. Tu tak okey. Kira tu contoh biasa. Okey. Kita ni santai-santai ya. Barulah bahagia. Belajar bahagia. Ni belajar pun derita. Okey, baik. Seterusnya. Tidak mungkin kita menikmati makanan hanya sekadar untuk membuang najis. Tu. Kenapa makan? Sebab nak buang balik. Itu aja. Tidak mungkin juga kita tidur hanya untuk masuk ke dalam mimpi. Sebab apa tidur? Nak bermimpi. Itu aja. Kadang-kadang tak perlu tidur pun ya untuk bermimpi. Ada orang mimpi di siang hari. Okey, setakat tu. Jika kita hidup tanpa makna, hakikatnya adalah kosong, kerana diri tanpa makna bererti diri tanpa diri. Atau diri yang sudah ada nilainya lagi. Ini mungkin ada tertinggal tanpa ni. Okey ya, saya ulang balik. Sebab bila mana letak dan tu, kira nak pakai yang awal tu. Jika kita hidup tanpa makna, tanpa nilai, tanpa harga diri maksudnya, hakikatnya adalah kosong. Kerana diri tanpa makna atau diri tanpa harga, tanpa nilai, bererti diri tanpa diri dia. Ya. Dia tidak ada diri, dia tidak ada apa? Dia tidak ada nilai diri dia tidak ada hakikat diri dia tidak ada apa? Puan-puan, saya banyak contoh yang lain. Ada orang ni, dia tak nak hidup dengan diri dia nak hidup dengan diri orang lain. Itu diri tanpa diri. Jadilah diri sendiri, itu bahasa dia. Okey. Ni diri namanya apa? Contoh. Dirinya nama, contoh ni ya, jangan salah faham ni. Dirinya nama Zainab. Tapi dia rasa dia ni Jelo, dia rasa. Wah. Dia nak hidup dengan diri orang lain. Dahsyat contoh dia. La haula wala quwata illa billah. Contoh. Kalau ada orang lelaki, berapa ramai orang lelaki, dia nama apa? Dia nama Mamat contohnya. Muhammad lain, Mamat lain. Dia nama Mamat, tapi dia rasa dia Brad Pitt. Wah. Itu contoh. Boleh faham ya? Hiduplah dengan diri sendiri. Berbanggalah dengan diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Dengan makna yang ada pada diri sendiri. Setiap orang ada nilai yang tersendiri yang Allah cipta untuk diri dia. Okey? Macam saya dulu saya nak jadi askar. Nak jadi komando askar. Tapi tak tahulah jadi ustaz. Nak buat macam mana? Tapi saya pun tak rasa saya ustaz pun. Tapi nak bagi tahunya, laluilah hidup ni. Jadilah dengan apa yang telah Allah takdirkan. Okey? Tapi ada orang ni, dia tak ustaz tapi dia nak jadi ustaz. Ini masalah dia. Ini masalah dia. Contoh banyak, takat tu dulu. Ada juga ustaz, dia tak rasa diri dia ustaz. Dia nak jadi penyanyi. Dia main gitar jadi penyanyi. Yang penyanyi tu jadi jadi panel. Tengok forum. Forum kan, ada forum. Ustaz tu jadi penyanyi, jadi pengacara. Penyanyi tu pula jadi ahli panel, jadi ustaz. Contoh. Jadilah diri sendiri dan berbangga dengan diri sendiri. Kalau penyanyi, jadi penyanyi. Alhamdulillah. Mungkin Allah takdir suara dia merdu, maka bagi kat dia lah menyanyi. Kita jangan duduk sibuk nak menyanyi juga. Boleh? Dah lah suara tak sedap, berhantu pula. Contoh. Jadi apa?
Meremang bulu roma dia. Jadi itulah contoh. Bila mana kita dah ada penyanyi, kita dengar suara dia yang indah, dengan lagu yang cantik. Jangan duk sibuk kita pula nak menyanyi. Jadilah diri sendiri. Hiduplah dengan makna yang telah Allah letak pada diri kita. Tapi semua diri kita ni ada satu makna yang sama. Okey, kita baca dulu. Apa dia? Makna pada diri kita adalah hamba. Tapi yang tadi saya betulkan sikit ayat tadi ya. Mungkin saya terlepas. Jika kita hidup tanpa makna, hakikatnya adalah kosong kerana diri tanpa makna ialah bererti diri tanpa diri atau diri yang sudah tidak ada nilai lagi. Dah ya? Diri yang sudah ada nilainya lagi. Dah tidak ada di situ. Mungkin ada typo sikit. Okeylah. Baik. Jadi apa maksudnya? Makna pada diri kita adalah abdun, hamba. Orang yang tidak ada pada diri dia hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Itu muka surat 51. Hamba kepada yang maha pencipta kita. Itulah nilai diri kita. Kalau kita jadi hamba juga, tapi bukan kepada pencipta kita, kita akan hilang nilai diri kita. Hamba syaitan, hamba nafsu, hamba dunia, hamba pangkat, hamba segala-galanya, dia akan hilang nilai diri dia. Sebab tu tuan-tuan, bila mana manusia contoh jadi hamba makanan kan, dahsyat. Biawak pun dia makan, hilang nilai. Betul ya? Itu hamba apa tu? Hamba makanan. Banyak lagi binatang-binatang yang lain yang Allah cipta, yang sedap-sedap rasanya, itu juga yang dia nak makan. Contoh, okey, yang jadi hamba harta, hamba duit. Orang pergi Mekah pun dia tipu. Apa tak? Tak boleh bayang tak sampai hati dia tipu orang nak pergi Mekah, nak pergi buat umrah. Orang tu simpan duit ya, bukan main lagi. Bekerjanya orang kampung kan. Orang kampung selalu kena. Yalah, nak pergi kan. Itulah manusia yang telah menghilangkan nilai diri dia. Kerana dia menjadi hamba kepada selain Allah. Okey, boleh insya-Allah ya. Baik, saya terusnya. Maka Allah yang Maha Pencipta telah meletakkan suatu tugasan atau suatu makna dalam diri kita, iaitu kehambaan. Perkataan ini perlu dan sangat penting untuk difahami kerana ianya merujuk kepada nilai dan makna diri kita. Antara contoh-contoh ayat Quran yang Allah bicara tentang hamba, wa ibadur rahman. Apa makna ibad? Hamba-hamba. Di situ plural perkataannya daripada abdun. Tapi dalam Quran dia ada dua bicara tentang abdun ni. Satu, dia asalnya abdun, ain ba'dal, abdun, hamba. Dia boleh kepada dua perkataan, satunya ibad, satu lagi abid. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Ada yang ni ibad, dia ada dengan huruf ya, lepas huruf ba dia ada huruf ya, lepas huruf ba dia ada huruf alif. Yang ada huruf alif ni hamba-hamba yang mendekatkan diri dengan Allah, yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, yang benar-benar ingin jadi hamba Allah. Kadang-kadang ibad ni juga disebut ahli ibadah kepada Allah. Sebab tu Allah dia dekat dengan siapa? Dengan ibad. Mana dalil Quran yang suratul Baqarah yang selalu kita ulang-ulang tu bulan Ramadan terutamanya, wa iza sa'alaka ibadi, dia guna ibad. Allah ni kalau dia guna perkataan ibad, dia nak menggambarkan hamba-hamba yang patuh, yang taat, yang dekat dengan Allah. Kalau dia guna abid, ada huruf ya, yang tu merangkumi semuanya. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Itu indahnya bahasa Quran, antara huruf alif dengan huruf ya. Saya dulu pernah nak tulis satu tulisan ringkas lah. Saya nak susun satu buku memahami Al-Quran dengan huruf hijaiyah. Kalau ada perkataan ni ada huruf alif, apa makna dia? Huruf ni ada huruf ba, apa makna dia? Kalau perkataan dalam Quran tu ada huruf sin, apa makna dia? Tapi subhanallah, masa saya duduk mengajar di Seksyen 15 tu, tempat saya dulu, ada seorang doktor tu, dia balik daripada Indonesia. Dia hadiahkan saya satu buku. Dia kata, Ustaz dah ada satu buku. Ni buku ni cantik. Buku apa? Tengok-tengok. Memahami Quran dengan huruf hijaiyah. Orang alim di Indonesia dah tulis dah. Ui, laju. Kita baru niat, dia dah tulis. Dia dah siap.
Ada kat rumah saya tu. Tapi bahasanya inilah, nanti mungkin kita alih bahasa lah tuan-tuan. Tapi tak tahu bila. Tapi nak bagi tahunya, subhanallah indahnya Al-Quran, ilmu Quran. Tengok huruf je. Tengok ni, kalau eja, ain, ba, alif, dal, itu hamba yang dekat dengan Allah, yang taat dengan Allah, yang beriman pada Allah, yang yakin pada Allah. Tapi kalau lepas huruf ba tu ya, itu umum. Umum. Okey, boleh ya? Mana tu? Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Tuhan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang. Allazina, ialah orang-orang yang yamshuna alal ardi, yang mana mereka berjalan di atas muka bumi ini hauna, dengan rendah hati. Orang kalau dah jadi hamba kepada Allah, dia akan berjalan atas muka bumi dengan penuh rendah diri. Tapi dalam bahasa Arab dia panggil rendah hati. Kita rendah diri. Mana betul? Tawaduk. Tawaduk bahasa Arab. Bahasa Arab. Dua-dua betul ya? Orang Melayu rendah diri. Orang Arab rendah hati. Kerana seseorang itu kalau hati dia dah tawaduk, dirinya akan rendah. Persoalan di mana? Di hati. Macam kita juga, kita cakap kerah kepala. Orang Arab kata kerah hati. Bukan orang Arab, Quran cakap. Jadi kepala tak payah cakap, memang dah keras. Ya, masalahnya hati tu. Okey ya? Okey, baik. Apa lagi? Wa idza khatabahumul jahilun, dan hamba-hamba Allah ni macam mana interaksi dia dengan orang awam, terutama orang jahil. Wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila mereka disapa oleh orang-orang yang jahil, ataupun orang jahil menyapa mereka. Kenapa? Makin terang. Harap-harap seterang inilah kubur kita, insya-Allah. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandungi keselamatan. Qalu salama. Allah mesej apa kat kita ni? Sekarang ni, tengok ni dalam live ni kan Haji kan. Kalau tengok komen-komen, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yang komen tu, kalau ikut ayat ni, orang yang jahil. Kenapa? Orang alim dia tak mengata orang. Orang alim dia tak keji orang. Orang alim dia tidak merendah-rendahkan orang. Orang alim dia tidak mencari kesalahan orang. Yang cari salah orang, orang jahil. Yang maki orang, orang jahil. Apa lagi? Maka Allah pesan, orang jahil jangan layan. Blok aja, blok. Biar dia tak masuk pada akan datang nanti. Dahsyat sekarang ni. Okay. Orang duk sibuk nak mengaji, dia duk sibuk cari salah orang. Kemudian dia rasa dia alim. Dia tertipu dengan diri dia sendiri. Allah pesan, apabila orang jahil menyapa kamu. Ayat ni, siapa banyak sekarang ni melalui ni. Saya tak baca je ni. Saya pun baca. Masuk ni. Bukan setakat masuk komen, nak masuk sekali dengan kita nak mengajar. Tak adalah bergurau je tuan-tuan. Tuan-tuan okey, saya nampak semua okey ni. Okay. Pani jangan layan tau. Orang cakap kat kita apa jangan layan. Ya, kalau orang, oi lama lah tak nampak Haji, ingat dah meninggal dah. Jangan layan. Ni orang jahil cakap macam ni. Ada ke munasabah lama tak jumpa orang, tiba-tiba kata orang ni dah meninggal. Agak-agak lah. Saya baru ni tersebar di Pulau Melaka, saya meninggal. Saya kalau di Pulau Melaka, orang tak kenal saya Nik Bakri. Orang kenal saya Bahari. Bahari. Kalau dulu ada kawan pergi cari Nik Bakri tak jumpa. Dia kata mana ada, orang kampung kata mana ada Nik Bakri sini, Bahari ada. Tapi baru ni ada saudara kita juga yang nama Abang Baharin. Dia ingat saya meninggal. Tak kata dululah. Ada orang ni, tuan-tuan sekalian, ada orang ni, dia suka sangat kalau dengar orang meninggal kan. Itulah manusia. Okey, muka surat 52. Tu silingan sikit lah. Ya, harap-harap Allah Subhanahu Wa Taala makin hari makin memberi ilmu kepada kita, dan Allah Taala bebaskan kita daripada status orang jahil. Ya. Baik, muka surat 52. Itu tadi tajuk pertama. Tajuk kedua kita,
Hidup adalah tujuan. Hidup adalah tujuan kepada Allah. Hidup ni ada tujuan, dan tujuan kita hanyalah kepada Allah. Jangan letak tujuan hidup ni selain daripada Allah. Baik, perkataan tujuan juga satu perkataan yang sungguh-sungguh berharga. Bahkan berharganya hidup dan kehidupan sekiranya memiliki tujuan. Jika tidak, ianya sia-sia. Ni tadi. Dalam bahasa lain ada matlamat. Ada tujuan hidup. Dalam bahasa Arab dia banyak perkataan, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dalam bahasa Arab ada perkataan yang namanya hadaf. Hadaf ni target. Buat sesuatu ada target. Jangan buat sesuatu tak ada target. Ada satu lagi nama dia ialah gharad. Gharad. Gharad ni tujuan. Itu bahasa Arab yang saya sebut. Bahasa Arab ni saya ingat saya ada 3 ke perkataan dia yang memberi makna hidup ni mesti ada target, hidup ni mesti ada matlamat, hidup ni ada tujuan. Dan ada ulama disebut apa? Al-gharadul asma li hayatil insan huwa Allah. Al-gharadul asma. Tujuan yang kemuncak, yang tertinggi dalam perjalanan hidup kita ni adalah Allah. Bukan syurga. Pemilik syurga. Itu kena ingat. Tujuan kemuncak hidup ni apa? Kita makan, kita minum, kita pakai, kita berkeluarga, kita bermasyarakat, kita apa saja pun. Untuk apa? Allah. Tapi kita pun dah cakap dah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan ada tujuan lain. Termasuk syurga. Tapi syurga tu apa? Syurga tu target. Dia bukan tujuan. Susah juga kita nak cakap. Macam tuan-tuan buka satu company, apa target tahun ni? Target tahun ni ialah nak dapat untung 100 juta. Contoh. Tapi tujuannya nak buat apa? Kalau dapat 100 juta tu, nak buat apa? Apa tujuan? Nak letak nama kat depan jutawan? Atau nak up status Aidah sampai target Aidah dan Aidah jadi jutawan? Itu aja tujuan? Tak. Tujuannya adalah Allah. Guna duit tu yang untung banyak-banyak tu untuk mencapai keredaan Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Mendapat keampunan Allah. Iaitu tujuan kita Allah. Target kena ada. Okey ya? Baik, kita baca di sini lagi. Bahkan berharganya hidup dan kehidupan ni sekiranya memiliki tujuan, jika tidak sia-sia. Untunglah 100 juta berapa pun, contoh ni, ya, hebatlah tara mana pun mengajilah, CG banyak mana pun, kalau tujuan selain Allah, sia-sia. Tu yang makin sombong tu. Makin banyak ilmu, makin sombong, pelik. Makin banyak ilmu, makin duk sibuk dengan cari salah orang. Ini pelik. Sebab dia ada tujuan lain sebelum daripada itu. Kalau tujuan dia Allah, dia belajar ilmu sebab dia nak amal untuk jadi hamba kepada Allah, dan dia rendahkan dirinya serendah mungkin kepada semua manusia, kerana dia tidak tahu sebenarnya siapa yang lebih mulia nak banding diri dengan orang lain. Tapi kalau jawapannya, kalau kita tanya soalan, siapa lebih mulia, diri kita atau orang lain? Orang lain lebih mulia. Mana tahu? Orang lain ni, ya, 2 kali satu kalau kata orang lain ni seminggu sekali khatam Quran. Kita ada. Orang lain tiap-tiap malam bangun tahajud, bukan setakat 2 rakaat, 12 rakaat tiap-tiap malam daripada dulu lagi sampai sekarang. Kita buat. Lepas tu rasa baik tu. Orang lain zikir, selawat pada Nabi, ada ulama selawat pada Nabi 100,000 satu hari. Kita dapat. Tapi yang rasa baik tu, yang tu sebab tu jangan. Orang lain, ya, dia boleh selesai masalah orang lain. Kita, masalah kita sendiri pun tak boleh selesai masalah diri sendiri. Hebat. Itulah masalahnya. Lepas tu kita kena rasa bahawa orang lain jauh lebih baik. Kalau orang lain lebih baik daripada diri kita, kenapa kita nak rendah-rendahkan orang yang baik-baik lebih baik daripada kita? Mesti di saat kita rendahkan orang itu kerana kita merasa kita tinggi. Okey ya? Allah. Maka hidup ni tujuan kita Allah. Pastikan diri kita selesai dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau kita sendiri pun tak tahu selesai tak selesai dengan Allah, jangan cuba cari pasal dengan manusia yang lain. Apatah lagi cari pasal dengan Tuhan. Maka fahamilah bahawa kita adalah kepada tujuan kita. Ini ayat Arab sebenarnya. Fahamilah bahawa kita ni adalah kepada tujuan kita. Nak tahu diri kita, tengok tujuan kita. Itu maksud dia. Kita ni siapa? Tengok tujuan kita. Dah.
Kena cakap juga. Kita ni tengok tujuan kita. Kalau tujuan kita Allah, ada harga nilai diri kita. Kalau tujuan kita selain Allah, diri kita tidak ada apa-apa. Itulah kita ni pada tujuan kita. Kalau kita tujuan kita apa? Sekadar nak masyhur, nak nama, nak glamour. Itulah, itu je lah. Tara mana, lama mana kita boleh glamour? Itu je lah. Kalau kita, tujuan kita kaya, kemudian setelah kita kaya, itu je lah. Makan berapa pinggan orang kaya? 3 juga pun. Tidur berapa katil orang kaya? 1 juga pun. Satu kali orang kaya naik berapa kenderaan? Sebuah aja pun. Kalau mati orang kaya, kubur kat mana? Dalam tanah juga pun. Bukan langit pertama. Apa? Masuk? Apa? Tapi kalau tujuan kita Allah, subhanallah. Tengok saudara-saudara kita tu. Allah angkat terus dia ke syurga. Kerana tujuan dia bukan lagi dunia, tujuan dia adalah Allah. Dia tak kisah dah. Tengok seorang budak tu. Orang nak pindah dia ke satu tempat. Dia kata, aku tak nak pergi. Kenapa tak nak pergi? Aku pergi tempat lain pun aku mati juga. Duduk sini pun aku mati juga. Tengok dia faham. Allah. Umur berapa tu? Mungkin 7-8 tahun aja gitu. Dia sudah memahami hakikat hidup. Buat apa aku nak keluar daripada Gaza? Buat apa? Kalau aku keluar ke sana, aku mati juga. Duduk sini aku mati juga. Tapi aku mati di sini, harga aku adalah syurga. La haula wala. Itulah tujuan. Okey ya? Jadi boleh faham ayat tu. Fahamilah bahawa kita ataupun siapa diri kita ini adalah kepada tujuan kita, ke mana kita. Kenapa? Kerana jika kita tidak memperhambakan diri kita kepada Allah, pasti kita akan memperhambakan diri kita kepada selain Allah. Itu je soalan. Lalu saya tanya soalan pada tuan-tuan sebelum ni kan. Kenapa Allah nak sangat kita jadi hamba dia? Kerana Allah nak selamatkan kita. Sebab kalau kita tidak jadi hamba kepada dia, pasti kita akan jadi hamba kepada selain dia. Yang pastinya akan menghilangkan nilai dan harga diri kita. Yang pastinya kita tak tahu ke mana tujuan arah hidup kita. Yang pastinya kita akan sedang mensia-siakan diri kita. Sama juga orang yang hanya hidup dia hanya apa? Minta maaf tuan-tuan sekalian, jangan terasa ya. Ada lelaki hidupnya hanya kerana seorang perempuan. Ada perempuan hidupnya hanya kerana seorang lelaki. Kenapa diam pula? Akhir sekali apa? Aku adalah pencinta wanita. Wow. Ya ke? Contoh. Subhanallah. Ada orang hidup dia hanya kerana selain Allah, itu maksud dia. Okey, boleh ya? Allah. Kerana apa disebut begitu? Kerana manusia ni, walau dia tak nak jadi hamba Allah, dia tetap hamba. Sebab manusia dilahirkan untuk jadi hamba. Tak ada manusia dilahirkan untuk jadi tuan. Hatta kepada dirinya sendiri pun bukan dia yang memiliki, dan dia bukan tuan punya diri dia. Itu yang kita dah faham, yang kita belajar sebelum ni kan. Allah lahirkan kita bukan untuk kita jadi tuan. Termasuklah kita bukan tuan punya kepada diri kita sendiri. Mana dalil? Mana bukti? Dah berulang-ulang kali kita mengungkapkan. Dan akan diungkapkan untuk sekian kalinya. Kita tak mampu menahan diri kita daripada sakit. Kita tak mampu menahan diri kita daripada bersedih. Kita tak mampu menahan diri kita daripada apa? Letih, penat, lesu, bahkan meninggal. Kalau kita tuan punya kepada diri kita, maka jaga-jagalah diri jangan sampai sakit. Tapi sebenarnya ada yang lebih berkuasa ke atas diri kita, iaitu pemilik diri kita, yang dia boleh buat kepada kita apa-apa pun yang dia nak buat. Untuk sakit, untuk sedih, untuk kecewa, bahkan untuk meninggal pun dia boleh matikan bila-bila masa. Itu maksudnya kita bukan tuan punya diri kita, ada pemilik yang mempunyai diri kita, yang memiliki diri kita. Maka itulah tujuan kita.
Kepada siapa? Kepada pemilik diri kita. Dan pemilik hidup dan kehidupan kita, bahkan pemilik kepada dunia dan akhirat kita. Maka pandai-pandailah ia menjaga diri kepada yang memiliki diri kita. Baik, perenggan seterusnya. Ingatlah bahawa kita adalah hamba kepada tujuan kita. Ini satu juga kena ingat. Orang ni, bila mana dia ada satu tujuan, biasanya orang itu akan jadi hamba kepada tujuan itu. Kalau Allah adalah tujuan kita, kita akan jadi hamba kepada Allah. Tapi kalau harta tujuan kita, berapa ramai manusia menjadi hamba harta. Kalau manusia menjadi tujuan hidup dia, dia jadi hamba kepada manusia. Betul ya? Kena contoh lagi, tak payahlah ya? Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan kat sini cepat faham. Batu di sini ni antara tempat yang saya banyak bagi. Dengan ungkapan-ungkapan yang indah-indah. Yang saya bagi. Sebab apa? Sebab saya tengok jiwa-jiwa tuan-tuan dan puan-puan bersedia menerima keindahan bicara. Yang membawa kepada keindahan kehidupan. Yang akan berakhirnya dengan keindahan di syurga nanti. Bersama memandang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allah, la haula wala quwata illa billah. Ingatlah bahawa kita adalah hamba kepada tujuan kita. Maka jangan salah tujuan. Jika kita tidak memperhambakan diri kita kepada Allah, kita juga akan memperhambakan diri kita kepada selain Allah. Ni diulang lagi sekali sebagai penegasan. Sebenarnya kita tidak mungkin boleh bebas sama sekali daripada kehambaan. Selagi mana unsur keperluan itu masih ada di dalam diri mereka. Manusia ni sejauh mana, sehebat mana dia tak mampu keluar daripada kehambaan. Salah satunya kerana manusia ni ada keperluan. Dan berapa ramai manusia menjadi hamba kepada keperluan. Sebab tu kita kena faham bahawa keperluan hidup ini sebenarnya Allah. Kita sangat-sangat memerlukan Allah. Dalam hidup dan mati kita, dalam susah dan senang kita, dalam gembira dan sedih kita, dan segala-gala dunia dan akhirat kita. Allah adalah menjadi suatu keperluan dalam hidup kita. Untuk dekatkan dengan dia, untuk dapat keampunan dia, kita sangat-sangat perlu. Dan setelah itulah kita hidup dengan Allah, mencari keperluan hidup kita kerana Allah. Baru kita selamat. Boleh ya? Kenapa pagi ni macam senyap sikit? Senyap. Sayu kan? Insaf, alhamdulillah. Insaf. Semoga Allah mengekalkan keinsafan itu dalam diri kita masing-masing. Kita risaunya dalam dewan ini insaf, keluar saja dewan, hilang keinsafannya. Aduh, tak adalah tu, saya tambah aja, jangan terasa. Allahu Rabbi. Samalah saya pun tuan-tuan dan puan-puan dia, tolong doa banyak-banyak pada saya jadi orang soleh. Amin ya Allah. Payahnya nak jadi soleh. Kejap rasa soleh, kejap rasa je. Wallahualam soleh ke tak. Kejap jadi ya Allah tak tahu apalah, ya Allah tolonglah. Ya manusia lah. Ya. Baik, perenggan terakhir dalam muka surat tu 52 tu. Sifat memerlukan ada di dalam diri kita dan tidak akan pernah hilang. Ya, kita perlu apa? Kita perlu keluarga, kita perlu harta, kita perlu kenderaan, kita perlu rumah, kita perlu makan, kita perlu tidur. Keperluan yang kita sudah sedia maklum itu. Sekekal mana rasa keperluan yang ada di dalam diri kita, sekekal itulah kita hidup sebagai hamba. Apa makna perlu? Berhajat. Banyak tak berhajat? Banyak. Bila mana banyak berhajat, bererti kita ni tidak lebih daripada hamba. Kerana hanya Allah saja yang tidak berhajat. Hamba berhajat. Mana ada hamba tak berhajat? Ya, sebab tu hamba tu dia kena ada tuan punya diri dia yang duduk, ya, dia kerja untuk hamba dia. Kenapa dia berhajat hamba? Tuan dia bagi makan, bagi rumah, bagi pakai, itu hamba manusia maksud dia. Samalah kita. Baik, muka surat 53. Kita tidak akan pernah terlepas daripada keperluan seperti makan dan minum, tidur dan terjaga, walaupun sudah berulang-ulang kali kita makan dan minum serta tidur dalam kehidupan kita. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tidur, lepas tu pandai-pandai bangun, macam mana agak-agak? Boleh bangun tak? Saya ada cerita semalam, saya cerita kat madrasah saya cerita lagi sekali. Ya, ada saya masa pergi Riau tu, kami dah pagi tu dah tolak balik ke ni, bertolak balik ke Malaysia. Ada kawan tu lepas nak bertolak, flight dalam pukul 10 lebih kurang, pukul 8 nak kena ada dekat ni airport.
Ada kawan-kawan ni kadang-kadang tak tahulah dia ni. Pukul 8 duk pakai kain pelekat lagi. Ada kawan seorang tu tidur. Kemudian dia pesan kat kawan tu. So kejutkan kat kain pelekat tu. Kawan dia pakai kain pelekat tu, saya dah duduk kat bawah dah, siap dengan beg nak balik dah ni. Dah nak bertolak dah kan. Nak pergi airport. Ada seorang kawan tu, dia pesan, "Ustaz, tolong kejutkan kawan kita seorang tu. Takut dia tak sedar," dia kata, dia tidur sikit. Saya jawab apa kat dia? Saya kata, kalau pandai tidur, pandailah bangun. Tidur pandai kan? Ya Ustaz. Pandailah bangun. Ustaz juga sebenarnya. Ni pandai tidur nak suruh orang yang kejutkan. Pandai bangun lah. Betul? Ni tidur pandai, bangun tak pandai. Waktu bangun-bangun marah kat orang, kenapa tak kejut dia dah lewat. Bangun sendiri lah. Saya kadang-kadang saya saja je. Bangun lah, pandai tidur, panggil bang. Sebenarnya kita ni kan, kalau kita tidur, Allah yang bangunkan kita. Kalau harap kat kita sekarang, hari ni pun tak bangun-bangun lagi. Allah, itulah kita dengan Allah, sangat-sangat berhajat. Kita makan, kita tahu makan aja, lepas tu tahu buang. Makanan tu ditukar kepada karbohidrat, ditukar kepada tenaga, ditukar kepada protein membesarkan tubuh badan kita, ditukar kepada macam-macam lah, vitamin dan sebagainya. Siapa yang buat semua tu? Itulah, kita sangat-sangat perlukan Allah. Jika kita makan hanyalah sekadar untuk makan semata-mata, maka kita adalah hamba kepada makanan. Itu adalah tu ya, adalah L tu. Itu typo situ. Kalau kita makan sekadar nak makan je, jadi hamba makanan. Sedap bunyi kat mana viral, pergi. Tak salah tahu, tak salah ni. Mana viral, pergi sana viral. Okey ya? Masjid tak nampak. Contoh. Contoh. Samalah saya pun. Tetapi jika kita lakukan segala yang kita perlukan kerana kita sedang memperhambakan diri kepada Allah dan meletakkan tujuan dari segala itu adalah Allah, maka kita semua ini adalah hamba Allah. Kita adalah hamba kepada siapa yang kita cari. Ini satu juga ungkapan. Sekarang ni duk cari siapa? Alhamdulillah. Hebat dah. Apa makna cari Allah? Sebenarnya Allah tidak pernah hilang dalam hidup kita. Yang hilangnya diri kita daripada Allah. Cuma bahasa mudahnya, carilah Allah untuk kita bertemu dengan diri kita. Pelik ya? Kita diminta mencari Allah. Sebenarnya bukan Allah yang hilang, diri kita yang hilang. Maka carilah diri kita di sisi Allah agar kita bertemu diri kita di sisi Allah. Kerana manusia ni kadang-kadang dia hilang Allah dan dia hilang diri dia. Betul? Bila? Masa solat. Tetap tak pernah hilang diri dalam solat. Bukan setakat diri hilang, rakaat pun hilang. La haula wala quwata illa billah. Aduh, kesihan sungguh pada diri kita sendiri. La haula wala quwata illa billah. Betul ya? Ni, faham? Alhamdulillah, faham, kita teruskan. Kita adalah hamba kepada siapa yang kita cari. Kalau cari harta, tak kira halal, tak kira haram, ketika itu dia hamba harta. Cari glamour, tak kira halal haram, sanggup dedahkan aurat, kenapa nak supaya orang kenal dia, dia hamba kepada glamour dia. Akhirnya, kita adalah hamba kepada apa atau siapa yang kita tuju. Itu sama juga. Kita juga hamba kepada apa atau siapa yang kita tuju, tujuan kita. Akhirnya perjalanan kita ini secara zahirnya menuju kepada Tuhan yang hakiki, itu zahir. Tetapi ke manakah hala tuju perjalanan batin kita? Yang ni kita kena ingat juga, kita ni dalam sebuah perjalanan. Perjalanan kita ada dua. Satu perjalanan zahir, fizikal kita. Satu perjalanan batin kita, disebut perjalanan kerohanian. Hati kita ke mana kita bawa? Jasad kita ya sudah pasti kita akan bawa ke mana? Ke dalam kubur. Secantik mana kita, sehandsome mana kita, sekaya mana zahir diri kita, sehebat mana zahir ilmu kita, jasad ini hanya berakhir di dalam tanah. Sebagaimana kita selalu sebut, kita sedang berjalan di atas muka bumi, jangan lupa kita pasti
bila-bila masa akan dikebumikan. Habis apa persoalan sebenar dalam hidup ni? Perjalanan batin kita, jiwa dan hati kita kepada siapa? Ya ke kepada Allah? Atau jiwa dan raga I untuk you semata-mata? Dan I akan serahkan. Oh, kalau you tak percaya, ya ke? I kurang percayalah. Kalau you tak percaya, you ambil kapak belahlah dada I. Tengoklah jiwa I. Oh, subhanallah. Drama. Sampai sekarangkah tuan-tuan dan puan-puan masih berdrama? Dah sedar ya? Alhamdulillah. Sejak bilakah kesedaran itu? Contoh tanya. Tuan-tuan, ini saya nak sentuh sikit. Boleh jadi sebab di sini saya tak cakap lagi, ada beberapa tempat saya dah bagi tahu dah. Ya, saya dapat satu ilmu. Syekh saya datang baru-baru ni, saya dapat satu ilmu. Saya pun duduk mengaji ya, mengaji. Jangan berhenti mengaji. Bagus, tahniah pada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kalau kira-kira nak buat apa lagi kita duduk-duduk di sini kan? Baik duduk rumah main dengan cucu kan? Betul. Duduk kat rumah rehat-rehat, minum kopi apa semua. Alhamdulillah, tengok TV kan? Tapi baru ni Syekh saya dia cerita. Dia kata Sayyidina Adam AS, Nabi Adam AS, dia diberi syurga dan pasangan. Syurga ni tempat tinggal yang segala-galanya ada. Dan apa yang ada kat dunia ni tak sama dengan apa yang ada kat syurga. Dan tak pernah sama pun. Cuma Allah tak nak bagi dia dekat dengan pasangan dia tu, dekat dengan pokok. Fala taqraba hazihi wala taqraba hazihi syajarah. Padahal dalam syurga banyak pokok-pokok. Ya, dia boleh pergi, dia boleh makan, dia boleh ambil buah, dia boleh petik, dia boleh berteduh. Dia boleh tidur dalam bawah tu. Tapi manusia ni, dia nak juga pergi kat tu, kat satu pokok tu. Kenapa Nabi Adam pergi? Sebab dia dirayu oleh syaitan tu satu hal, iblis tu satu hal. Dia juga dirayu oleh isteri dia. Ya. Jadi Syekh saya kata, orang perempuan ni sebenarnya dia punca kesalahan. Sabar. Aduh, sabarlah dulu. Tak habis lagi cerita dia. Kan? Tak habis lagi. Cerita dia. Allahu Rabbi. Itu cerita Quran tau. Macam mana? Jadi kita suami ni kena betul-betul teliti. Tak kena gaya. Kita buat silap kerana isteri. Kerana sifat orang perempuan ni dia suka buat kesilapan. Dan dia punca kesilapan. Nanti dulu. Nampak tak puas hati betul. Tapi Syekh saya cakap apa? Tapi sebenarnya kesilapan itu daripada mana sumbernya? Begitu. Maka sumbernya daripada lelaki. Sudah. Sudah. Sebab kalau lelaki itu bertahan, dia tak buat. Dia tak berani. Tapi dia juga yang turut pergi. Nak buat juga kesalahan itu bersama-sama. Itu satu. Jadi pandai-pandailah bawa diri antara suami dan isteri kita. Tegur-tegurlah, you nak buat ni salah tau, tapi I boleh buat juga demi kerana you. Betul. Maka Sayyidina Adam AS dia buat tak? Dia buat. Dia pergi juga. Dia ambil buah tu, dia makan dengan pasangan dia. Kenapa? Maka Syekh saya kata sebab apa? Sebab cinta seorang lelaki kepada perempuan adalah cinta yang benar. Kalau ditanya satu soalan, kalau ditanya cinta lelaki kah yang paling benar atau cinta orang perempuan yang paling benar? Cinta lelaki paling benar. Nabi Adam tu dia nabi, dia ada ilmu banyak. Dia tahu kalau dia ikut pasangan dia tu, dia terkeluar daripada syurga. Dia tahu. Allah ajar dia semua ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajar dia semua ilmu. Dia tahu buat ni salah. Dia tahu kalau buat ni terkeluar dia. Dia tahu. Di samping takdir Allah Subhanahu Wa Taala lah, bukan dia itu. Tapi nak bagi tahunya, cinta orang lelaki kepada seorang perempuan yang bernama pasangan isterinya itu benar. Jangan perempuan pernah petikai cinta seorang suami. Tapi saya pun tekan lah. Saya tekan Syekh saya. Masa ni cerita ni dalam kereta saya bawa Syekh. Duduk sembang-sembang dengan dia.
Jadi saya tanya, kalau macam tu orang lelaki lah lagi benar Syekh ya. Jadi orang perempuan ni macam mana? Dia tak benar kan cinta dia kan? Saya saja cucuk. Dia kata orang perempuan tu cinta dia ikhlas. Kalau nak dibanding cinta, kalau kita tanya, dalam bab percintaan, orang perempuan lebih ikhlas atau orang lelaki lebih ikhlas? Orang perempuan lebih ikhlas. Sebab tu orang perempuan dia sanggup serahkan segala-gala atas nama cinta. Sebab tu kita orang lelaki jangan ambil kesempatan di atas keikhlasan cinta seorang perempuan. Dan orang perempuan jangan pertikai cinta seorang lelaki. Wah. Cukup dulu ya. Okey. Allah. Tapi cinta yang benar dan ikhlas hanya satu sandaran dia. Allah. Kalau tidak, tidak akan benar dan tidak akan ikhlas. Boleh? Seronok juga cinta ni, cerita ni. Allah. Apakah kepada Tuhan yang sama, iaitu Allah, atau selain daripadanya? Itu penutup dah, tak payah. Okay, muka surat 54. Muka surat 54, Auzubillahi minasyaitanirrajim, ayat yang sama yang tuan-tuan dan puan-puan baca dalam doa iftitah. Kul, ayat ni dia ada kul kat depan. Tapi kita baca dalam doa iftitah, kita terus kepada inna. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Bagi tahu kepada, kul ni fi'il amar, kata kerja, perintah. Daripada perkataan asalnya qala. Qala fi'il madhi, yaqulu mudhari', kul fi'il amar, kata kerja perintah. Allah perintah kepada baginda Nabi, sampaikanlah, sebutlah, katakanlah, ajarlah kepada umatmu. Apa yang nak kena ajar? Dia kena sebut salah satunya. Ya, sebut itu dalam bentuk bagaimana? Dalam bentuk ikrar. Ya, perjanjian, pengiktirafan dan sebagainya. Inna, sungguh-sungguh, salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku. Di sini. Apa makna hidupku? Kita sekarang sedang hidup. Bila mana hidup? Saya selalu sebut ada kehidupan. Kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan beribadah, kehidupan berekonomi. Maka seluruh kehidupan ini. Wa mahyaya, dan termasuklah matiku. Wa mamati, dan mati kita. Sebab hidup mesti ada mati. Dan suatu ketika nanti kita mati pun, lillah. Hanyalah untuk Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Pencipta, Tuhan semesta alam, pencipta sekalian alam. Ini salah satu daripada Allah sendiri meletakkan apa ni? Tujuan. Seluruh hidup kita dan mati kita pun tujuan kita hanyalah Allah. Tulis kurungan kat situ, itulah makna tujuan. Tujuan kita hanya Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 162. Baik, seterusnya satu ayat lagi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah setiap diri itu, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ghad ni hari esok. Hari esok maknanya di sini hari akhirat. Ya, tolong tengok diri masing-masing apa yang sudah dia persiapkan, yang dia perbuat untuk hari akhirat. Allah, sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan ya, doalah sama-sama kita doa. Dengan umur yang masih berbaki ni, tak tahulah baki ada berapa lagi. Ya, rasa dah tak panjang dengan tengok dengan keadaan kita yang ada ni. Jadi sama-samalah kita doa supaya Allah isikan masa yang berbaki dengan maksimum. Baca Quran maksimum, beristighfar secara maksimum. Bacalah 1000 kali satu hari. Ya, kalau boleh istighfar sebelum mati ni, bacalah 100,000 kali. Cuba catat sikit. Ya. Bulan ni ataupun minggu ni nak pulun istighfar. Pulun istighfar. Minggu depan nak pulun selawat. Minggu depan gili. Tak tahulah, tengok Allah matikan kita dengan yang mana. Mungkin Allah matikan kita dengan minggu kita berselawat. Rahmat Allah pada diri kita. Mungkin Allah matikan kita pada minggu kita duk baca istighfar. Harap Allah ampunkan dosa-dosa kita. Mungkin Allah matikan pada minggu kita dengan la ilaha illallah. Maka di saat itu kita mati dalam keadaan beriman dan bertauhid kepada Allah. Semua tu menyelamatkan kita. Ya. Contoh ni saya bawa contoh. Ya, nanti tanya mana dalil Ustaz? Contoh. Jadi boleh. Semua tu kan perintah Allah. Cuma saya kata pulun. Di sampai solat, di sampai puasa, di sampai baca Quran. Cuma ada benda-benda yang kita pulun. Nak pulun Quran, pulun lah. Biar khatam Quran 3 kali, 3 hari sekali. 3 hari sekali khatam.
Ha. Boleh? Ha. Tak boleh 3 hari sekali, 10 hari. 3 juzuk satu hari. Maknanya sebulan 3 kali khatam. 3 bulan sekali. Okey juga. Daripada setahun sekali. Ha, gitulah maknanya. Saya pun duk cita-cita macam tu tuan-tuan ya. Ustaz pun baru cita-cita juga. Ha. Saya ni kira awal sikit lah kalau nak banding dengan puan-puan kan. Ha, dari segi umur. Alah sedap cakap. Ha, jadi tengoklah puan-puan sekalian ya. Allahu Rabbi. Wattaqullah, Allah ulang kali kedua. Bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah khabirun. Ya, saya ingat lagi guru saya dia terjemah khabir tu, Tuhan ni dia maha berpengalaman. Dia mengetahui segala-galanya. Bima, dengan apa yang ta'malun, yang kamu kerjakan. Tak ada satu pun benda yang kita buat Allah tak tahu. Tak ada satu. Kita berkelip pun Allah tahu dah berkelip untuk apa. Ya. Ha, berkelip tu. Ini berkelip untuk apa ni? Ha, kita lontar satu patah perkataan pun Allah dah tahu dah untuk apa. Untuk dia atau untuk selain dia. Okey, baik, selesai di situ ya. Moga-moga Allah Taala memahamkan kita dan meletakkan dalam diri kita makna dan tujuan dalam melalui kehidupan. Baik, muka surat 55 tu, tajuk seterusnya, hidup atas jalan yang lurus. Yang ni sedap perbahasan ni. Ya, kerana memahamkan kita makna jalan yang lurus. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, sejujurnya, ada tak jalan yang lurus? Jalan mana? Jalan pergi KL? Ke jalan pergi mana? Mana ada jalan lurus? Semua jalan itu berliku-liku. Ada kona kiri, kadang kanannya. Datang tadi lurus je daripada rumah. Masuk hutan, masuk lurus. Saya ingin di atas jalan yang lurus. Saja saya tanya soalan tu supaya, oh iyalah. Jadi apa makna jalan yang lurus? Baik. Perjalanan itu ialah menjauhi sesuatu dan mendekati lawannya. Saat kita melangkah dalam perjalanan, kita akan semakin menjauhi titik permulaan kita. Dan kita semakin dekat dengan destinasi yang kita nak pergi. Ni sekadar membawa balik ingatan kita terhadap perjalanan. Apa makna perjalanan? Perjalanan ialah kita melangkah satu langkah untuk menjauhi permulaan langkah kita kepada destinasi yang kita nak tuju. Maknanya apa? Bila mana kita berjalan, kita makin dekat dengan apa? Destinasi. Makin jauh daripada tempat yang kita bertolak. Sekarang ni maknanya apa? Kita sedang menjauhi dunia. Makin hari makin jauh kita dengan dunia. Makin hari makin jauh kita dengan dunia. Berarti apa? Kita sedang meninggalkan dunia. Jangan salah faham. Bukan kita meninggal. Kita meninggalkan dunia. Tapi yang pelik, yang kita sedang kumpulkan, dunia yang kita nak tinggalkan. Subhanallah. Subhanallah. Yang kita bergaduh, sebab apa? Berebut dunia yang nak ditinggalkan. Subhanallah. Berebut, bergaduh, bermusuh, bertengkar, benci, membenci, tuduh, menuduh. Rebut apa? Rebut dunia. Untuk apa? Untuk ditinggalkan. La haula wala quwwata illa billah. Waras atau tidak? Siapa yang tak waras tu? Kita lah. Jangan tengok orang. Dia jawab laju sangat tu untuk apa tu? Untuk kita lah. Duduk seorang-seorang, ya Allah, tak waras aku ni rupanya. Tapi jumpa, waras. Waras. Wah, sedap jawab. Subhanallah. Betul Wak ya? Gitulah. Betul. Sanggup bergaduh tahu. Ni. Nak berebut perairan orang, nak berebut minyak orang ni. You tu 2,000 kilo daripada situ. 2,000 kilo. Kita 100 kilo. Tu memang perairan Malaysia. Cakap tu dulu. Huraian dia. Sebab bukan bidang kita. Tapi faham-fahamlah kita. Kalau itu pun belum kita faham, memang malang kita. Dan kita memalangkan generasi masa depan kita. Kita dah nak meninggal, bagaimana generasi anak kita? Itulah manusia. Allah. Kejap ya, isi puzzle kejap. Sekarang ni mengajar pun kena main puzzle. Di TikTok tu dia ada puzzle tau. 1 jam dah ke ya?
Ada 5 minit lagi. Betul? Jam sana. Betul-betul 5 minit lagi. Kita teruskan sikit. Boleh ya? Yang tadi, perjalanan. Faham kan? Kita ni sedang dalam sebuah perjalanan. Ke mana? Ke akhirat. Berarti kita sedang menjauhi dunia detik demi detik, waktu demi waktu, hari demi hari. Kita sedang jauh. Tapi kita tak sedar, kita sedang mengumpul dunia yang kita nak tinggalkan. Malunya kita dengan Allah. Berebut, menipu orang kan. Contoh, orang cari dunia. Macam-macam tu. Allah, macam manalah kita ya. Mana tadi? Perenggan kedua terus perenggan kedua. Tetapi persoalan yang paling penting bukanlah perjalanan itu, tetapi adalah tujuannya. Yang kedua. Perjalanan tu penting. Tapi yang lebih penting, apa tujuan dalam perjalanan itu? Kemana nak pergi? Apa destinasi? Itulah. Kita sekarang nak menuju ke akhirat. Sebenarnya ke mana ke akhirat itu? Ke mana? Tak faham lagi. Daripada tadi. Tadi kata dah hisab dah. La haula wala quwwata illa billah. Allah, tujuan kita Allah. Baru sekejap tadi tajuk kita baru selesai. Tapi jangan risau bila mana kita pergi bertemu Allah. Siapa itu Allah? Pemilik syurga. Okey ya? Tu tolong catat tu sebab ni masih keliru. Tetapi persoalan yang paling penting ialah tujuan. Ke mana kita hendak melangkah? Kita sebenarnya ingin ke mana? Tu. Kadang-kala apa yang kita inginkan itu bukan apa yang kita inginkan sebenarnya. Ni tadi. Tolong buat ni. Sebenarnya apa yang kita inginkan itu sebenarnya bukan itu yang kita inginkan. Boleh faham? Tak faham ya. Kita kata kita nak harta yang banyak. Sebenarnya bukan harta yang banyak kita inginkan. Harta ni cukup-cukup ajalah. Yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup kita adalah pahala yang membawa kita ke syurga. Tadi cakap syurga. Tapi sebenarnya yang kita inginkan bukan syurga. Redha dan rahmat Allah itu yang kita inginkan. Barulah kita berlayak ke syurga. Kalau tidak, tak payah bermimpilah untuk berada di syurga kalau kita tak ada rahmat dan redha Allah. Jadi sebenarnya dalam hidup ni apa yang kita nak sebenarnya? Tapi kita kejar apa? Dunia. Kita kejar kemurkaan. Jadi sebenarnya apa yang kita inginkan itu sebenarnya kita bukan inginkan itu. Tapi subhanallah manusia seolah-olah dia itulah segala-gala dalam hidup dia. Salah satunya apa? Salah satunya yang contoh yang dia kejar apa? Ada orang yang kejar, ada orang lelaki kejar perempuan. Ada orang perempuan kejar lelaki. Bila mana dapat, sudah. Baru tahu. Macam mana? Macam tu lah. Sebenarnya apa yang kita inginkan itu sebenarnya cuba renung kejap. Duduk sekejap. Tenang sekejap kan. Tapi sekarang ni baru dah mula tenang kan. Masa muda-muda dulu. Tenang dulu. Betulkah aku nak? Betulkah aku perlu? Betul ke? Ataupun sebenarnya aku tak perlu pun? Sebab tu tuan-tuan kan, kalau saya Allahu Rabbi, sebab tu tuan-tuan dia bersyukur sangat-sangat kalau Allah anugerahkan kita seorang mursyid. Subhanallah. Kita duduk dengan beliau, kita berjalan dengan beliau, kita duduk dengan beliau. Macam ni rupa-rupanya. Puan-puan perasan tak apa yang saya tulis ringkas-ringkas ni? Ini ringkas ni tahu. Dan tidak dalam. Kalau menyelami lautan ilmu ni, akhir sekali kita akan terkaku, kelu. Maknanya selama ini kita selama hidup ni, sebahagian besar umur kita, bukan seluruhnya, banyak kita sia-siakan diri kita kepada sesuatu yang bukan kita nak pun. Tapi kita habiskan segala tenaga di situ, jiwa di situ, masa di situ. Akhir sekali kita lupa dengan apa yang kita perlu sebenarnya dalam hidup kita. Kerana hidup ni ada mati. Dan yang antara yang paling kita rasa
ialah selepas kematian itu bagaimana diri kita. Sebab tu ada hadis-hadis baginda Nabi SAW mengatakan, An-nasu niyamun. Manusia ni sebenarnya dia sedang tidur. Ya. Wa iza matan tabahu. Kama qala Nabi. Apabila mereka mati, baru mereka sedar sebenarnya. Maka jangan sampai kita mati dulu baru kita sedar. Oh, rupa-rupanya tak banyak lagi pahala aku. Rupa-rupanya dosa aku masih banyak. Rupa-rupanya aku selama ni duk buat dosa je rupa-rupanya. Baru sedar. Salah satunya, kerana apa? Rupa-rupanya aku selama ni duk kejar benda yang aku tak nak pun rupa-rupanya. Kenapa? Mana bukti aku tak nak? Aku tinggalkan benda tu. Perempuan, benda ni yang kalau perempuan betul-betul nak, perempuan akan bawa bersama-sama selama-lama. Itu betul-betul yang kita nak. Kalau mana bukti yang kita tak nak, kita kumpul-kumpul, kita tinggal. Itu mana kita tak nak. Kenapa tak bawa? Kalau betul-betul nak, bawalah. Maka duit yang ada dalam bank tu, bawa. Macam mana nak bawa? Transfer terus sekarang ni. Banyak QR kat masjid, banyak QR kat anak-anak yatim, orang miskin. Letak, bawa ke akhirat. Itu baru kita punya. Itu baru betul apa yang kita nak, dan kita nak benda tu dan kita bawa bersama dengan kita. Jangan salah faham. Kita kumpul-kumpul, yang kita tak nak, mana bukti, kita tinggalkan. Saya tinggalkan kat anak saya, Ustaz, bukan kat siapa pun. Habis yang puan sendiri, maknanya puan-puan buat kerja untuk anak. Sedangkan anak itu, kalau kita yakin dengan Tuhan, dia ada rezeki dia. Dia kan ada Tuhan. Tuhan kan akan bagi rezeki kat dia. Sebab tu ada orang, anak lebih kaya daripada mak. Sepatutnya mak dan ayah lah lebih kaya, sebab dia lahir dulu, dia cari dulu dunia ni. Tapi kadang-kadang anak tu baru umur 20, keluar-keluar jadi engineer, gaji berapa? 10,000, 15,000 sebulan. Banyak kaya anak dia. Maknanya apa tu? Sepatutnya kaya yang pergi dulu lah kan. Yang datang dulu. Betul. Puan-puan kadang datang dalam kat dunia ni dah 60 tahun. Kenapa ada orang yang umur 18 kaya pada kita? Ni ramai remaja-remaja sekarang ni kan jutawan kan. Ada kawan tu, dia jadi jutawan, dia jual apa? Dia jual ubat kucing aja. Tu yang terbaru, budak perempuan tu. Sekarang ni orang yang duduk pedalaman tu jadi jutawan jual minyak. Pandai sungguh Piramli. Dia ajar kita lama dah supaya jual minyak. Kita aja tak ambil iktibar. Subhanallah. Ni orang Kedah tu, jutawan jual minyak juga. Kena tukar strategi lah saya ni. Subhanallah. Sebenarnya apa sebenarnya? Allah dah bagi. Allah yang bagi. Okey dah, setakat tu dulu, masa dah habis. Jadi kita sambung balik akan datang tajuk ni. Allahu Rabbi la hawla wa la quwata illa billah. Ya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memahamkan kita. Dan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memberi sokongan. Besok program di madrasah saya tu kali pertama saya buat. Salah satunya ziarah ke madrasah tu, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak yang sudi hadir besok. Tapi sebenarnya ramai nak ikut, tapi saya terpaksa hadkan. Sebab madrasah saya tak besar, tak luas. Jadi paling-paling pun 200 gitulah, 200. Jadi tak luas sangat. Jadi setakat tu dahulu, insya-Allah kita doa. Dah doa ke belum ya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah marzuqna futuhal arifin, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.